Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini baru berkesempatan untuk menerangkan mengenai UASA, iaitu ujian akhir sesi akademik. So saya sebelum ni telah menghasilkanlah satu template yang saya sebut sebagai pentaksiran sumatif. Sebab tu dalam template saya ni ada sumatif 1 hingga 4. Okey. So plan saya untuk pentaksiran sumatif ni adalah untuk memberikan pentaksiran yang telus kepada pentaksiran bilik darjah. Okey, oleh kerana UASA telah diperkenalkan dan ada sistem untuk letakkan tahap penguasaan. So daripada yang saya kaji dalam template tersebut, kemudian saya telah hasilkan pentaksiran ujian khas untuk ujian sesi akademik. Okey, sebenarnya ujian ni adalah salah satu kaedah dalam pentaksiran bilik darjah, tetapi ujian bukanlah penentu kepada tahap penguasaan keseluruhan murid, sebab ada banyak kaedah pentaksiran bilik darjah yang boleh kita laksanakan bagi membuat pentaksiran. Salah satu dia adalah ujian lah. Okay. Apabila UASA diperkenalkan, so skema pemarkahan dia adalah seperti yang telah saya nyatakan di sinilah. Yang ini apabila saya isi template offline yang diberikan dalam UASA tu, saya dapati skema pemarkahan bagi subjek teras adalah yang inilah untuk TP1 sampai 6, dia cuma sehingga 50 markah sahaja. Okey, tetapi kalau yang subjek elektif tu dia memberikan TP sehingga 100 markah lah. So untuk yang elektif, saya guna kaedah ni lah. Mungkin saya rasa darab 2. Okey, darab 2 ataupun tak tahulah, tapi yang bila saya isi tu saya dapati inilah skema pemarkahan dalam template UASA tersebut. Okey. So apabila saya dapat skema ni, so saya hasilkan satu template yang saya panggil sebagai ujian sesi akademik, di mana saya bina ujian sesi akademik ni dari tahun 1 hingga tahun 6. Sebab di sekolah saya nak perkenalkan ujian ni dari tahun 1. Okey, supaya murid tak terkejut dengan kaedah menjawab soalan. Kadang-kadang ada murid yang tak boleh menjawab soalan yang objektif. Okey. Jadi kita kena perkenalkan dari tahun 1 lah. Okey, so saya bina ujian ni, saya bina 4 kali dalam setahun. So ujian 1, sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3 dan sumatif 4. So sumatif 1 ni boleh tengok kepada ni lah arahan di sini. Okey, boleh tengok pada penerangan di sini. So ujian awal sesi akademik tersebut cadangan dilaksanakan pada 3 bulan awal sesi persekolahan. Ini adalah untuk penetapan TOV lah. Okey, bagi tujuan menentukan ATR bagi guru mata pelajaran. Okey. So ujian pertengahan sesi akademik dilaksanakan sebulan awal sebelum pengisian template pelaporan untuk membuat pengesanan murid yang layak ditaksir bagi TP5 dan 6. Maksudnya, walaupun dalam ujian dia dapat TP5 dan 6, secara pengukuhan untuk TP5 dan 6 tu, murid perlu lebih lagi, iaitu cikgu akan cari satu topik ataupun satu standard pelajaran yang mana membawa kepada TP5 dan 6, di mana murid-murid ini digalakkan untuk membuat pembentangan atau atas hasil terpulang lah. Kalau matematik, murid akan buat pembentangan daripada soalan rutin dan bukan rutin lah.
Okey, untuk bahasa Melayu saya kurang arif. Mungkin cikgu boleh bagi pendedahan untuk bercerita. Okey, bahasa Inggeris pun sama. Kerja kursus ke, bagi kerja kursus untuk murid selesaikan yang simple-simple, kemudian murid boleh bentang kat depan. Itu terpulang atas kreativiti guru. Di situlah terjadinya pentaksiran TP5 dan 6, di mana kita melahirkan murid yang bukan saja berpotensi untuk menjawab soalan, tetapi murid tersebut juga boleh menerangkan mengenai bagaimana mereka mendapat jawapan daripada soalan-soalan yang mereka dah jawab. Okey, daripada soalan-soalan yang kita dah bagi. Tapi kena terujuk kepada standard pelajaran. Okey, baik. Sekarang ni saya nak terang mengenai template. Okey, saya dah terang satu-satu. Cikgu boleh baca di hadapan ni mengenai template, dan memang saya tak lari dari skema pemarkahan UASA. So, semua subjek ada. Okey, beserta dengan di sini button ni kita boleh klik untuk pergi kepada bahagian dekat bawah ni lah sebenarnya. Tetapi bila kita online, kita online kan, dia memang fungsi button ni dia hilang lah. Okey, fungsi button ni dia hilang. Walau bagaimanapun kita masih boleh nampak dekat bawah ni. Okey, so sumatif 1 ni adalah di mana cikgu-cikgu akan mengetahui tentang pemarkahan mengenai tahap penguasaan murid lah, markah dan tahap penguasaan berapa yang mereka perolehi. Okey, bahagian sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3 dan sumatif 4 ni tak perlu diisi. Okey, tak perlu diisi. Cikgu boleh rujuk kepada panduan ni. So, guru mata pelajaran, hanya guru mata pelajaran perlu isi bahagian yang subjek sahaja. Untuk bahagian sumatif ni tak perlu isi. Okey, tak perlu isi. So, kita tengok apa yang cikgu perlu isi, lengkapkan hanyalah ni kelas dan nama guru sahaja. Okey, bahagian data dekat bawah ni tak perlu isi. Dia akan naik apabila cikgu-cikgu mata pelajaran isi bahagian subjek. Okey, so template ni sebenarnya saya galakkan untuk isi secara online lah. Bila kita sharing online, setiap cikgu boleh isi bahagian masing-masing. Okey, so di bahagian ni yang cikgu-cikgu akan isi, cikgu mata pelajaran akan isi. Bahagian mana yang nak kena isi? Hanya jumlah markah sahaja. Okey, jumlah markah sahaja. Okey, nama ni okey, satu lagi bahagian sumatif ni perlu isi apa? Nama dengan yang ni lah lengkap. Okey, so nanti dia akan auto naik di sini. So, nama tak perlu isi. Cuma bila cikgu dapat ni template ni, guru kelas bila dapat template ni, isi dulu bahagian sumatif. Sumatif ni yang ni lah nama dengan kelas apa dan nama guru kelas lah. Okey, kemudian nanti setiap guru akan dapat senarai nama, dan setiap guru mata pelajaran akan isi markah. Okey, jumlah markah. So, yang tahap penguasaan dengan kedudukan ni tak perlu isi. Ini akan naik secara auto generate apabila cikgu-cikgu isi bahagian markah. Okey, so isi. So, bahagian sumatif dia akan auto naik lah untuk markah tersebut. Okey, dengan tahap penguasaan berapa pun dia auto. Okey, kemudian bila cikgu dah lengkapkan, okey, di bahagian ni juga ada slip. Okey, di mana bahagian slip ni cikgu boleh klik dan dia akan bagi cikgu sekali dengan murid sekali dengan graf. Okey, kita tengok contoh ni. Contoh ini, okey, dia akan naik sekali dengan graf. Okey, so cikgu boleh print dalam bentuk slip. Okey, kita tengok macam mana kalau kita print. Okey, view dia. Cantik. So, yang ni kita boleh kepilkan dalam keputusan. Okey, slip 1, 2 dan 3. Slip 1 ni adalah hanya markah kepada pentaksiran awal lah. Slip 4 ni keseluruhan.
Okey, slip 4 ni keseluruhan. Okey. So bila cikgu dah lengkapkan, cikgu boleh ni saya bina template ni khas untuk saya bina template ni khas untuk guru kelas. Okey, guru kelas yang akan tadbir. Okey. So guru kelas akan tadbir. So ada permintaan untuk saya buatkan template yang keseluruhan, maksudnya dia akan naik data keseluruhan. Contoh dalam bahasa Melayu ni kan, kalau cikgu perasan, cikgu boleh scroll dekat bawah tu, bahagian subjek. Di bawah ni dia ada analisis taburan markah. Di mana bila cikgu isi, cikgu akan dapat ni analisis ni. Beserta dengan peratus pencapaian, semuanya ada kat bawah. Di bahagian subjek masing-masing. Untuk kelas tersebut sahajalah. Dan akhir sekali cikgu akan dapat apa? Di sini pun akan ada satu analisis keseluruhan, di mana cikgu akan dapat ni graf ujian berapa yang dapat TP1. TP1 tu ni lah merah tu TP1. TP2 purple, macam tu lah. So lengkap, tapi untuk kelas sahaja. Kalau cikgu berkehendak saya untuk buat yang satu tu, saya akan fikirkan. Cuma bagi saya untuk head count panitia ni, saya dah hasilkan yang keseluruhan, yang tak merujuk sekadar kepada yuasa saja. Dia merujuk kepada keseluruhan pentadsiran bilik darjah. So itu saja penerangan mengenai template ujian sesi akademik ujian sesi akademik. So dia ada tahun 1 hingga tahun 6 lah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.